Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, satu perkara menarik yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini. Tuan-tuan dan puan semua, kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton video hari ini, adakah Muhyiddin patut meletakkan jawatan beliau? Tuan-tuan dan puan semua, saya ada membuat kajian sebelum ini di dalam channel ini, di mana saya bertanya setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menang undi usul percaya di Parlimen, di Dewan Rakyat, setelah beliau telah mendapat majoriti lebih daripada 2/3, adakah Muhyiddin akan meletakkan jawatan? Dan mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam kajian saya ini banyak yang menyokong Muhyiddin untuk meletakkan jawatan. Jadi saya berpikir, adakah patut Muhyiddin meletakkan jawatan? Hari ini satu lagi berita yang mengejutkan, di mana saya boleh kata ini juga mungkin adalah pemecatan kepada Muhyiddin Yassin. Dan berita buruk untuk Muhyiddin Yassin mungkin menyakitkan hati beliau juga, dan juga kepada penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin. Tapi sebelum saya meneruskan info menarik hari ini, isu hangat pada hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk membantu channel ini, kembangkan lagi channel ini dengan tekan butang subscribe, like dan juga share video ini. Hari ini rasmi diumumkan oleh Perdana Menteri satu lagi kejutan besar untuk Perikatan Nasional, untuk pemimpin-pemimpin di dalam Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, pada era COVID-19, pada pandemik dahulu, di mana 2 tahun rakyat tersiksa dengan PKP ataupun banyak yang tertangguh. Kita tahu ada Majlis Pemulihan Negara yang dilancarkan dan pengurusinya adalah Muhyiddin Yassin sendiri. Dan pada ketika itu, semasa beliau meletakkan jawatan pun beliau masih menjadi pengurusi MPN pada ketika itu. Hari ini satu kenyataan daripada Perdana Menteri kita yang hebat. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan daripada Astro Awani, Majlis Pemulihan Negara dibatalkan. Setelah saya membaca berita ini, saya meneliti berita ini, adakah ini boleh kita samakan dengan Muhyiddin dipecat? Saya rasa boleh, sebab sebelum ini pengurusi bagi Majlis Pemulihan Negara adalah Muhyiddin. Dan pada hari ini beliau bukan lagi sebahagian daripada kerajaan, bahkan beliau adalah pembangkang. Parti Perikatan Nasional adalah pembangkang hari ini. Majlis Pemulihan Negara dibatalkan. Kenyataan daripada Perdana Menteri. MPN yang dipengerusikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah ditamatkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menurut Perdana Menteri, kerajaan tidak memerlukan lagi khidmat majlis itu kerana fungsinya bertindih dengan fungsi agensi dan badan kerajaan yang selain mengakibatkan lebihan kos yang terpaksa ditanggung kerajaan. Perdana Menteri juga berkata, kerajaan sedang mengkaji beberapa lagi badan dan agensi kerajaan, termasuklah Pusat Governance, Integrity dan Antirasuah Nasional ataupun GIACC, bagi mengurangkan tanggungan kerajaan. Ini satu inisiatif, satu tindakan yang hebat, yang baik dan sangat bijaksana daripada Perdana Menteri untuk mengurangkan tanggungan kerajaan. Sudah pasti sekiranya majlis ataupun badan ini masih ada, sudah pasti peruntukan akan lebih, dan sebaiknya peruntukan itu diberikan kepada rakyat. Betulkah tuan-tuan dan puan? Betul atau tidak? Sekiranya kamu sokong apa yang saya nyatakan, Anda boleh komen di bawah. Oke, tuan-tuan dan puan semua, rasmi MPN dibatalkan, di mana MPN juga adalah satu badan yang bertindih, satu jawatan untuk memenuhi keperluan pada ketika itu. Ya, memang pada ketika itu sangat penting MPN diadakan. Lagi pula itu adalah pengasasnya ataupun pengurusinya sendiri adalah bekas Perdana Menteri, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada cadangan berkenaan dengan GIACC dan kita akan teliti, kerana banyak badan yang berlaku pertindihan. Kalau bidang itu boleh dikendalikan SPRM atau PDRM, itu kita nak kurangkan, kerana setiap agensi bertindih akan mempunyai kos. Yang penting, dalam Pusat Governance ataupun GIACC itu, prinsip diterima, tapi tak terlalu banyak
seperti mana saya lakukan dengan Ketua Setiausaha Negara menurut Perdana Menteri. Malah tugas Perdana Menteri pun banyak saya lepaskan supaya dipertanggungjawabkan kepada timbalan-timbalan Perdana Menteri, tapi kalau boleh digabungkan lebih elok menurut Perdana Menteri. Oke, tuan-tuan dan puan semua, jadi apa komen Anda? Adakah kita boleh ikhtiarkan ataupun iktiraf berita hari ini bahwa Muhyiddin Yassin dipecat oleh Perdana Menteri? Rasanya boleh juga kot. Tapi apa pandangan Anda, tuan-tuan dan puan? Tapi memang sudah rasmi Majelis Pemulihan Negara dibatalkan, pengumuman daripada Perdana Menteri sendiri. Salam sejahtera Malaysia. Hai semua, apa kabar? Tuan-tuan dan puan semua, kita digembarkan dengan satu lagi isu baru-baru ini yang dinyatakan, yang dikeluarkan daripada mulut Hadi Awang sendiri, Presiden PAS, dan juga sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Siapa tidak kenal Hadi Awang? Satu lagi kenyataan beliau yang sangat mengejutkan. Pada PR15 pun kita teringat juga, di mana kenyataan daripada PAS, sesiapa yang tidak mengundi akan masuk ke api neraka, kalau saya tak silap. Tetapi bunyinya begitu. Sekiranya saya silap, saya mohon Anda betulkan saya di ruangan komen. Tetapi memang ada berita berkenaan itu. Tetapi akhirnya Muhyiddin Yassin tampil meminta maaf berkenaan dengan perkara itu. Dan hari ini pula, setelah PR15, Hadi Awang sendiri membuat satu kenyataan berkenaan dengan dosa jemaah haji. Akhirnya seorang pemimpin telah membuat satu kenyataan mengejutkan Hadi selepas Hadi membuat kenyataan ini. Dan pemimpin ini sangat ternama dan juga bekas pemimpin dalam PAS sendiri. Tuan-tuan dan puan semua, baiklah, sebelum saya teruskan, saya meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Hari ini, daripada Malaysia Kini, berikutan kenyataan daripada Hadi Awang, dosa jemaah haji. Akhirnya Khairuddin bersuara dan mempertikai cara Hadi keluar hukum. Pandangan Abdul Hadi Awang berkaitan dosa jemaah haji dan umrah yang tidak mengundi perlu diperhalusi menurut bekas Setiausaha Majlis Syura PAS Khairuddin Aman Razali. Khairuddin berkata, tindakan Presiden PAS mengkiaskan perkara itu dengan tindakan lari daripada medan perang adalah istinbat ataupun mengeluarkan hukum yang tersasar dan sangat tidak halus menurut Khairuddin. Apakah ia bermaksud mereka yang tidak mengundi dalam PRU yang lalu adalah berdosa besar dan lebih jauh lagi mengundi parti lain sehinggalah terbentuk kerajaan baru sekarang di peringkat persekutuan, bermaksud kuasa Islam telah jatuh, atau dengan maksud hanya mengundi parti tertentu saja barulah dikira mengundi untuk kuasa Islam, soalnya bekas pensyarah pengajian Islam itu. Justru, kata Khairuddin, fatwa itu perlu diperhalusi kerana kesannya besar pada umat Islam. Hadi dalam surat terbuka kepada jemaah haji dan juga umrah yang tidak mengundi mengingatkan golongan itu kepada dosa besar akibat perbuatan itu, yaitu tidak mengundi. Dakwanya ketika 98% bukan Islam dari seluruh pelosok dunia dikerah pula menyokong DAP, hanya 60% orang Islam keluar mengundi walaupun alasannya kerana haji dan umrah. Hadi berkata mereka dibimbangi melakukan dosa besar kerana melanggar perintah Tuhan dan mengkiaskan perkara itu dengan hadis yang bermaksud berundur ketika musuh marah menentang Islam. Tidak jelas bagaimana Hadi memperoleh angka peratusan yang disebutnya itu. Dia juga tidak menghuraikan lanjut dalam tulisan panjang lebarnya. Khairuddin keluar daripada PAS pada Mac tahun ini dan kira-kira sebulan selepas dipecat sebagai Setiausaha Majlis Syura itu. Tindakan itu dilihat susulan kecenderungannya ke arah kerjasama PAS UMNO ketika parti itu berminat bersama bersatu. Dia juga bertanding untuk mempertahankan kerusinya di Kuala Nerus sebagai calon BN tetapi gagal. Oke, jadi bekas pemimpin PAS yaitu Khairuddin telah memberi respon yang sangat mengejutkan kepada Hadi Awang berkenaan dengan dosa jemaah haji.
ataupun kenyataan ataupun pandangan daripada Hadi Awang berkaitan dosa jemaah haji dan umrah yang tidak mengundi perlu diperhalusi, kata bekas setiausaha Majelis Syura PAS, yaitu Khairuddin Aman Razali. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah anda juga bersetuju? Kita berharap semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik di Malaysia.